A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi man wala wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mulakan pengajian kita, iaitu pembacaan kitab Marhaban Ya Syahrul Ramadan. Dengan sama-sama kita membaca surah Fatihah. Kita hadiahkan kepada penyusun kitab ini, iaitu Sayyid Muhammad Amin bin Idris bin Abdullah ibnu Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan juga kita menghadiahkan Fatihah kepada Al-Mukarram Ad-Da'iya ilallah Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Dan juga kita hadiahkan surat Al-Fatihah ini kepada kedua orang tua kita dan segenap guru-guru kita, dan kita niatkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pengajian kita dan mengampunkan dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, memberkatkan kehidupan kita, berkatkan rezeki kita, dan berkatkan kita pada akhir-akhir bulan Sya'ban, dan sampaikan kita ke bulan Ramadan insya-Allah. Wa ala man nawa aslafuna salih wa ala man nawa syekhuna wa murabbina Sayyidil Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semalam kita telah sama-sama pun memulakan bab yang memperjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa kita. Dan sebelumnya, beberapa minggu yang lalu telah pun kita sama-sama mempelajari berkenaan tentang bab-bab yang membatalkan pahala puasa kita. Ya, maka semalam kita dah mulakan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa kita. Maka hari ini kita akan sambung para jemaah sekalian, ya. Kita akan sambung pengajian kita yang memperjelaskan tentang apa? Memperjelaskan tentang perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa kita. Berarti kalau membatalkan ibadah puasa kita, pahala kita membatal lah para jemaah sekalian, kan dia? Begitulah dia. Baik. Diperjelaskan. Diperjelaskan bahawasanya, baik, kita ulang sikit para jemaah sekalian, ya. Faedah yang pertama diperjelaskan, hukum menelan air ludah, ya. Hukum menelan air ludah. Bagaimanakah yang dimaksudkan hukum menelan air ludah? Iaitu ketika orang itu berpuasa atau ketika orang itu berpuasa wajib atau puasa sunnah, maka hukumnya boleh menelan air ludah, dan hukum puasanya tetap sah jika syarat-syaratnya telah sempurna. Ya, jika syarat-syaratnya telah sempurna, ya. Syarat yang pertama dijelaskan, air ludah tersebut suci. Maksud suci di sini, air ludah tersebut tidak bercampur dengan najis, contoh darah para jemaah sekalian, ya. Yang kedua, dia tidak keluar dari batas rongga mulut. Senang cakap, dia tak keluar daripada mulut kita. Lain halnya jika kita menelan air ludah yang sudah dikeluarkan dari mulut, dari batasan mulut, maka hukumnya dapat membatalkan puasa.
Yang ketiga pula, syaratnya apa lagi para jemaah sekalian? Tidak bercampur dengan zat-zat yang lain. Seperti apa? Bercampur dengan kopi ke, kerana jika bercampur dengan zat-zat yang lain, maka hukumnya adalah dapat membatalkan puasa. Ya, begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faedah yang kedua pula, hukum keluarkan air mani. Apa hukumnya tatkala kita dalam keadaan berpuasa para jemaah sekalian, ya? Kesimpulan dari hukum keluarkan air mani adalah sebagai berikut. Pengarang kitab ini memperjelaskan. Yang pertama, dua masalah yang dapat membatalkan puasa dan wajib mandi. Wajib mandi bagaimana? Iaitu wajib mandi hadas besar. Berarti kita dalam keadaan hadas, ya. Ada dua masalah, ya. Maka masalah pertama tu apa? Dikeluarkan air dikeluarkan dengan cara istimna, ya, yang disebut dengan onani para jemaah sekalian. Kita menggunakan tangan kita sendiri, maka batal puasa kita dan wajib kita mandi hadas. Yang kedua, keluarkan air mani kerana memeluk isteri tanpa pakaian. Berarti apa? Syahwat para jemaah sekalian, nafsu syahwat sampai keluar air mani, kita peluk isteri kita. Berarti apa? Kita bermesra-mesraan dengan isteri kita di siang hari Ramadan. Maka apa jadi para jemaah sekalian? Batallah puasa kita dan wajib kita qada, ya. Dan juga bagaimana? Wajib kita mandi hadas akbar, hadas besar. Ya. Yang ketiga, perkara yang selanjutnya pula, iaitu hukum keluarkan air mani yang mana tidak batal puasa tapi wajib mandi. Ni dia, ya. Tadi diperjelaskan batal puasa, wajib mandi. Sekarang ini tidak batal puasa tapi wajib mandi. Bagaimana para jemaah sekalian, ya? Iaitu keluar air mani kerana berfikir atau berhayal atau kerana mimpi. Ya, dia apa? Dia ihtilam di dalam bahasa fikih, ya. Di dalam bahasa Arab disebut dengan ihtilam. Maka bagaimana? Puasanya tak batal sebab dia tidak menggunakan alat untuk mengeluarkan air mani, baik dengan tangan ataupun tangan orang lain para jemaah sekalian, ya. Dia hanya hayal ataupun dia tidur mimpi, akhirnya keluarlah air mani tersebut, ya. Keluarlah air mani tersebut para jemaah sekalian. Maka hukumnya apa? Hukumnya tidak batal puasanya, akan tetapi dia wajib mandi. Mandi apa? Mandi hadas besar, ya. Mandi hadas besar. Perkara yang kedua pula, perkara yang tidak membatalkan puasa tapi wajib mandi, ya, kerana keluar air mani. Apa dia? Iaitu memeluk isteri dengan memakai pakaian. Tadi dijelaskan memeluk isteri dengan tidak berpakaian. Berarti apa? Dia bermesra-mesra dengan isteri. Ini memeluk isteri dengan berpakaian. Berarti, ya, tidak bermesra-mesra. Tapi kerana apa? Mungkin dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya, yang bahawasanya tahun ini dia dapat bersama-sama, ya, berbuka puasa dengan isterinya, ataupun dia dapat beribadah sama-sama. Jadi bagaimana? Dia bersyukur, dia peluk isterinya, tahu-tahu keluar air mani. Ya, dia memeluk isteri, yang isteri tersebut dengan yang isteri tersebut berpakaian bukan kerana nafsu. Maka di sini bagaimana? Tidak batal puasanya tapi wajib mandi. Ini kita kena hati-hati para jemaah sekalian, ya. Kena hati-hati. Baik. Faedah yang ketiga pula para jemaah sekalian, berkumur-kumur ketika berpuasa. Berkumur-kumur di dalam bahasa Arab, di dalam bahasa fikih disebut apa? Al-madmadah, ya. Al-madmadah. Apa arti madmadah? Berkumur-kumur. Macam mana ni para jemaah sekalian, ya? Hukum ataupun ringkasan hukum menelan air dengan tidak sengaja ketika berkumur-kumur pada saat berpuasa adalah sebagai berikut. Ni dia. Satu, dapat membatalkan puasa dalam keadaan apapun jika berkumur-kumurnya dalam keadaan yang tidak dianjurkan oleh syarak. Contoh, jika berkumur-kumur untuk kali yang keempat ketika berwuduk. Sebab itu bila kita berwuduk ni para jemaah sekalian, ya, bila kita berwuduk yang basuh
ataupun baik kita berwuduk dengan berwuduk untuk anggota yang wajib ataupun sunnah. Ya, anggota yang wajib tu ada 4 para jemaah sekalian. Ya, anggota wuduk yang wajib ada 4, iaitu membasuh muka, tangan hingga siku, kepala dan kaki. Selesai. Kaki hingga ka'bain, hingga mata kaki lah. Ini yang wajib para jemaah sekalian. Selainnya seperti apa? Kumur-kumur, masukkan air dalam hidung, basuh telinga, ya, ini semua sunnah para jemaah sekalian. Tapi bila kita membasuhnya kali yang pertama, first time, wajib. Tapi kali yang kedua, kalau kita tak nak lanjutkan sampai kali yang ketiga, hukumnya makruh. Kalau kita basuh sampai 3 kali, hukumnya sunnah. Kali yang keempat, kalau dalam bulan puasa, stop, cukup 3 kali sahaja. Tapi kalau dia berkali-kali, berkumur-kumur, maka di sini diperjelaskan apa? Ya, untuk kali yang keempat ketika berwudu, maka apa? Dapat membatalkan puasanya. Perkara yang kedua pula, iaitu yang berkumur-kumur yang dapat membatalkan puasa dengan cara mubalaghah. Apa arti mubalaghah? Ya, arti mubalaghah ialah berlebih-lebihan ketika memasukkan air ke dalam rongga mulut. Hal ini terjadi jika dia berkumur-kumur 3 kali ketika wudu. Sebab apa? Dikhawatirkan bila dia kumur-kumur banyak-banyak, dikhawatirkan tertelan ataupun tertelan sedikit pun, ya, tak boleh para jemaah sekalian, batal puasa. Apatah lagi dia ambil air kumur-kumur banyak-banyak masuk dalam mulut, tapi keluarnya sikit saja. Yang lain bagaimana? Sedap, sejuk, tekak, batal puasa. Tak boleh para jemaah sekalian, ya, tak boleh. Begitulah dia. Baik, apa hukumnya qada puasa Ramadan dan kewajipan membayar fidyah? Ni sekarang kita nak masuk kepada bab yang saya rasa penting ni para jemaah sekalian, ya. Qada puasa, ya, qada puasa dan membayar fidyah. Qada puasa dan membayar fidyah. Macam mana ni hukum dia para jemaah sekalian? Baik, diperjelaskan. Kesimpulan hukum membatalkan puasa di bulan Ramadan dan kewajipan membayar fidyah terbagi kepada 4 bahagian. Terbagi kepada 4 bahagian. Bahagian yang pertama, wajib qada dan membayar fidyah. Ini bahagian yang pertama. Dan bahagian yang pertama ni ada 2 cabangnya. Ya. Cabang yang pertama, naam. Cabang yang pertama pecah kepada 3 para jemaah sekalian, ya. Pecah kepada 3. Bagaimana tu? Jika berbuka kerana untuk menjaga kepentingan dan keselamatan pihak yang lain, seperti berbuka untuk menolong manusia atau haiwan yang akan lemas. 2. Perempuan yang sedang hamil meskipun dari hasil zina, jika takut bayi yang dikandungannya akan terganggu. Yang ketiga, perempuan yang sedang menyusu jika takut terputusnya air susu dan terganggu si bayi. Maka ini jawapan dia bagaimana para jemaah sekalian? Jawapan dia macam gini. Maka pada 3 masalah di atas, hukumnya wajib qada puasa dan juga membayar fidyah setiap harinya dengan 1 mud, lebih kurang 750 gram beras para jemaah sekalian, ataupun makanan asas. Makanan asas ni adalah makanan yang important, ya. Contoh kalau dekat negeri kita beras para jemaah sekalian, ya. Negeri Malaysia beras, negeri Indonesia beras. Kalau dekat negeri Arab bukan beras. Sebahagian negeri Arab, ya, makanan asas mereka adalah beras. Sebahagian bukan, adalah apa? Gandum, ya, tepung para jemaah sekalian, sebab mereka makan roti. Begitu dia para jemaah sekalian, ya. Dan dibagikan kepada fakir miskin. Ada masalah para jemaah sekalian. Masalah bagaimana? Jika si ibu khawatir dengan kesihatan dirinya dan anaknya, maka hanya wajib qada puasa tersebut tanpa membayar fidyah.
Jika ibu takut kesihatan, ya, ibu yang sedang menyusu lah para jemaah sekalian, ya, yang sedang menyusu, ya, begitulah dia. Ya, baik. Tadi saya jelaskan wajib qada hukum qada puasa dan wajib membayar fidyah ni dia terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, wajib qada dengan membayar fidyah. Ya. Wajib qada ni, membayar fidyah ni pun pecah kepada 3 masalah. Ya. Sekarang ni kita nak bahaskan apa? Tadi dia bilang ada wajib qada dengan wajib qada dengan membayar fidyah tu ada 2 masalah kan. Sekarang kita pergi ke masalah yang nombor 2 pula. Ya, masalah yang nombor 2 pula. Bagi yang tidak berpuasa di bulan Ramadan dan tidak qada puasanya tanpa sebarang uzur sehingga datangnya bulan Ramadan yang kedua, maka tetap wajib baginya untuk qada puasa tersebut dan juga membayar fidyah. Ya, fidyah apa? Fidyah lambat setiap hari 1 mud, 750 gram lebih kurang, ya, daripada makanan asas seperti beras dan dibagikan kepada fakir miskin. Ni dia para jemaah yang dirahmati Allah. Ingat, ya, tak boleh, ya, ada orang kadang-kala kadang-kala mereka membuat keputusan sendiri. Tak apalah, aku tak payah puasa lah, ya, aku nanti bayar fidyah dah cukup. Tak boleh. Ya, kalau kita sihat walafiat, tak ada sakit, tak ada apa, wajib qada. Jangan main-main para jemaah sekalian. Ada orang cuma apa, dia make easy saja. No, we cannot make easy para jemaah sekalian, ya. Baik. Perkara yang kedua tentang wajib qada tanpa membayar fidyah. Tadi wajib qada dan membayar fidyah. Ini sekarang kita nak bahas wajib qada tapi tak payah bayar fidyah. Ada beberapa masalah, ia terpecah kepada 3 para jemaah sekalian. Pertama, pengsan pada bulan Ramadan. Kedua, lupa tidak niat puasa Ramadan sebelum terbit fajar, iaitu azan subuh. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an. Yang ketiga, sengaja makan dan minum di bulan Ramadan tanpa terdapatnya uzur dan yang dibenarkan oleh syarak. Tu dia. Maka wajib qada. Tak boleh sesuka hati. Perkara yang ketiga pula, wajib membayar fidyah tanpa qada. Tadi dijelaskan wajib qada tanpa fidyah. Sekarang ini, ya, wajib fidyah tapi tak perlu qada. Pun ada beberapa masalah. Satu, iaitu orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa. Ini orang tua para jemaah sekalian, ya, sudah uzur, dah tak boleh nak berpuasa, maka wajib bagi dia membayar fidyah untuk setiap harinya dengan 1 mud, iaitu lebih kurang 750 gram dari makanan asas seperti beras dan dibagikan kepada fakir miskin. Yang kedua pula, orang sakit yang tiada harapan sembuh, dan jika dengan sebab dia berpuasa akan lebih memberatkannya, maka dalam masalah ini wajib baginya membayar fidyah untuk setiap hari dengan 1 mud 750 gram dari makanan asas seperti beras dan dibagikan kepada fakir miskin. Yang keempat pula, tidak wajib membayar fidyah dan juga tidak wajib qada. Ya, ada beberapa masalah. Yang pertama, orang yang terkena penyakit gila tanpa sengaja. Ya, kena penyakit gila tanpa sengaja. Jika dia sembuh, maka tidak wajib baginya untuk membayar fidyah. Ya, maka tidak wajib baginya untuk membayar fidyah juga, tidak wajib qada. Gitulah dia. Yang kedua pula, masalah yang kedua, anak yang belum baligh, ya. Jika di kemudian hari dia telah baligh, maka tidak wajib baginya untuk membayar fidyah, juga tidak wajib qada. Sebab apa? Dia belum cukup lagi, ya, dia belum sempurna lagi untuk berpuasa. Tu dia, ya. Tapi kalau dia dah baligh, wajib dia qada para jemaah sekalian.
Yang ketiga pula adalah apa? Orang kafir yang memeluk agama Islam. Ya, orang kafir yang memeluk agama Islam. Maksud orang kafir memeluk agama Islam itu apa? Ya, asal usulnya dia bukan Islam, dia kafir. Setelah itu dia memeluk agama Islam. Macam para jemaah sekalian, katakanlah dia dilahirkan kafir, dibesarkan pun kafir, sampai umurnya 40 tahun baru dia dapat taufik dan hidayah dari Allah Taala, dia pun masuk Islam. Macam ni. Ya, dari umur dia balik, ya, senang cakap, kita ambil kaul Imam Syafi'i, dari umur dia 15 tahun hingga umur dia 40 tahun para jemaah sekalian. Berapa tahun tu lama tu? Tak sembahyang, tak zakat, tak puasa. Macam tu, ya. Macam tu, orang itu tak perlu qada sembahyangnya para jemaah sekalian, ya, tak perlu, ya. Puasa juga bagaimana? Puasanya pun tak perlu qada, ya, tak perlu qada, dan fidyahnya pun tak perlu dia fidyah. Lain halnya kalau orang itu murtad. Murtad tu apa? Murtad terkeluar daripada agama Islam. Contohlah katakan, ya, dari usia dia balik 15 tahun, ya, dia memang Islam sampai umur 20 tahun, ya, setelah itu dia kafir. Dari umur 20 tahun hingga umur 25 tahun dia kafir. 25 dia masuk Islam balik. Jadi daripada umur 20 sampai 25 itu semua dia wajib qada. Dia kena qada puasa dia, sembahyang dia, semua qada. Sebab apa? Sebab sebelum tu dia adalah orang Islam, tapi dia murtad para jemaah sekalian. Lain ceritanya dengan kafir. Tak sama, ya. Tak sama. Baik, kita nak masuk satu bab, yang mana bab ini pun penting para jemaah sekalian, ya. Bab ini pun penting para jemaah sekalian. Bab apa ni? Masya Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Hari ini ramai yang apa, ikut apa nama kita punya live streaming, ya. Saya difahamkan, tengok dekat sini ada yang daripada Arizona, Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dari Jakarta, Masya Allah, ahlan wa sahlan, orang Jakarta, Masya Allah. Bumi Majlis Rasulullah, ya, subhanallah. Ya, yang daripada Malaysia, Masya Allah, subhanallah. Daripada tanah air kita, Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih atas kehadiran para jemaah sekalian. Baik, kita sambung pengajian kita. Sekarang kita akan membahas tentang apa? Melakukan persetubuhan antara suami isteri dengan sengaja ketika berpuasa di bulan Ramadan. Jadi apa hukumnya? Diperjelaskan. Hukum bersetubuh jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui akan hukumnya, iaitu pada bulan Ramadan, ya, dia melakukan persetubuhan jima suami isteri dengan sengaja dan dia tahu hukumnya. Maksud dia tahu hukum tu apa? Memang kalau di siang hari Ramadan tak boleh jima, haram hukumnya, walaupun suami isteri tak boleh. Maka bagaimanakah, ya, pembahasannya? Maka hukumnya yang berkaitan dengannya ada apa? Adalah sebagai berikut. Satu, dia mendapat dosa. Berarti apa? Dia berdosa para jemaah sekalian. Dua, wajib untuk dia tetap menahan diri dari makan dan minum sampai terbenam matahari. Berarti apa? Ya, berarti apa para jemaah sekalian? Dia jima di siang hari Ramadan. Katakanlah selepas zuhur jima. Jadi bagaimana? Habis jima tu dia tetap kena puasa. Dia tak boleh, ini kita dah batal berpuasa, jom makan. Tak boleh, haram hukumnya. Tak boleh para jemaah sekalian, ya. Dia tetap kena saum, dia tetap kena puasa sampai terbenam matahari, iaitu masuk waktu maghrib, barulah dia boleh buka. Yang ketiga pula, dapat membatalkan puasa dan wajib qada puasanya. Berarti dia sudah melakukan suatu pelanggaran, maka puasanya batal, tapi dia wajib qada puasanya, ya. Yang keempat pula, mendapat hukuman, ya, daripada hakim, ataupun dia dapat ta'zir, hukuman bagi yang tidak mau bertaubat. Ya, hakim tu boleh hukum dia. Apa? Kau melakukan satu kesalahan, boleh hakim tu dia boleh hukum. Hukum bagaimana? Hakim boleh, polis tangkap dia, masuk jel. Contoh begitu para jemaah sekalian, ya.
Dan seterusnya, yang kelima pula, wajib bagi pihak lelaki untuk membayar kafarah. Ini denda para jemaah sekalian. Kafarah ni bagaimana? Yang pertama, dia bertahap kafarah dia. Membebaskan hamba yang mukmin jika ia tidak mampu. Minta maaf. Membebaskan hamba yang mukmin. Kalau dia ada hamba, mesti membebaskan hamba dia. Hamba yang mukmin. Mukmin di sini apa? Iaitu orang yang beriman yang selamat daripada kecacatan. Jika dia tidak mampu, dia kalau tak ada hamba, macam mana cara kafarahnya? Iaitu dia kena berpuasa syahraini mutatabi'aini. Apa maksud syahraini mutatabi'aini? Iaitu dia kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia kena puasa 2 bulan berturut-turut, iaitu selama apa? Selama 60 hari. 60 hari ini kalau dia apa? Kalau dia tidak mampu untuk apa? Untuk membebaskan hamba, sebab dia tak ada hamba, jadi dia kena puasa. Dia berpuasa berturut-turut every day, setiap hari selama 60 hari. Hari yang ke-59, besok adalah hari yang terakhir. Contoh katakan, besok hari, alamak, penat nak puasa 59 hari, besok ni nak rest sekejap lah, rehat sekejap. Jadi hari yang ke-60 dia tidak berpuasa. Jadi bagaimana? Nanti hari yang ke-61 nanti saya puasalah, tinggal lagi 1 hari. Apakah hari yang ke-61 tu dikira 61? Tidak. Hari yang ke-61 tu dikira hari pertama balik. Tu dia para jemaah sekalian, dan kalaulah katakan jika dia tidak berpuasa meskipun hanya sehari kerana terdapat uzur atau tidak, maka wajib mengulanginya. Seperti tadi saya jelaskanlah, maka dan juga kalau katakan dia tidak mampu untuk berpuasa selama 60 hari, jadi apa dia kena buat? Dia perlu memberi makan kepada 60 orang fakir miskin, setiap seorang miskin 1 mud. Dia kena beri makan kepada orang fakir miskin sebanyak 60 orang, dan setiap orang lebih kurang 750 gram beras. Tadi pertama, bebaskan hamba. Dia tak ada hamba, dia tak mampu, dia kena puasa 2 bulan. Puasa 2 bulan pun tak mampu, jadi dia kena beri makan kepada 60 orang fakir miskin. Beri makan pun tak mampu juga para jemaah sekalian. Ini bagi orang macam mana jalan keluar dia. Di sini juga dibahaskan apa para jemaah sekalian. Adapun pihak perempuan tidak wajib untuk membayar kafarah. 3 kafarah di atas adalah wajib dilakukan secara berturut-turut, dan yang maknanya jika tidak mampu membebaskan hamba, maka boleh berpindah kepada tingkatan yang kedua, iaitu berpuasa selama 2 bulan secara berturut-turut. Dan jika tidak mampu berpuasa, maka boleh berpindah kepada tingkatan yang ketiga, iaitu memberi makan 60 fakir miskin, 60 orang fakir miskin. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik radhiyallahu an, boleh memilih salah satu daripada 3 kafarah di atas meskipun mampu atas kafarah yang lain. Tapi kena ingat para jemaah sekalian, walaupun pengarang kitab ini mengeluarkan 2 pendapat imam yang besar, Imam Syafi'i dan Imam Malik, kita tak boleh suka-suka pindah-pindah mazhab tau. Tak boleh suka-suka. Nak taklid mesti ada sebab. Jangan suka-suka pindah-pindah mazhab. Bukan tak boleh, boleh, tapi mesti tahu cara-caranya. Gitu dia. Baik, diperjelaskan lagi. Syarat diwajibkannya membayar kafarah kerana melakukan persetubuhan adalah sebagai berikut. Satu, ibadah puasa. Lain keadaannya jika membatalkan ibadah selain puasa, seperti solat fardu atau i'tikaf, maka tidak wajib membayar kafarah. Yang kedua, puasa Ramadan.
Lain keadaannya jika membatalkan puasa selain puasa Ramadan, maka tidak wajib membayar kafarah. Ketiga, bagi kaum lelaki, wati' atau yang menyetubuhi. Lain halnya perempuan, mautu' yang disetubuhi, ya, maka tidak wajib membayar kafarah. Yang keempat, dilakukan dengan sengaja dan mengetahui akan hukumnya, ya. Lain keadaannya jika dia tidak sengaja dan tidak mengetahui hukumnya, maka tidak wajib membayar kafarah. Yang kelima pula, hari yang dibatalkan adalah seharian penuh. Maksudnya, lain keadaannya jika setelah membatalkan puasanya menjadi gila atau meninggal dunia sebelum terbenam matahari, maka tidak wajib membayar kafarah. Yang keenam pula, membatalkan puasanya dengan melakukan persetubuhan. Lain keadaannya jika tidak dengan persetubuhan, seperti dengan makan dan minum, maka tidak wajib membayar kafarah. Wah, panjang bab ni, ya. Bab ni memang panjang para jemaah sekalian. Ya, bab perkara ni memang panjang. Sebab dia ada pembahasan daripada para alim ulama fuqaha. Jadi kita kena baca para jemaah sekalian. Yang ketujuh, persetubuhan dengan sempurna, iaitu dengan memasukkan seluruh kepala zakar lelaki kepada kemaluan perempuan. Lain keadaannya jika hanya sebahagian sahaja kepala kemaluan lelaki, maka tidak menjadi batal puasanya dan tidak wajib membayar kafarah. Yang ke-8, melakukan hubungan badannya dengan keadaan terlarang, iaitu berdosa. Lain keadaannya jika dalam keadaan yang diperbolehkan bersetubuh, seperti suami isteri dalam keadaan musafir, maka boleh baginya untuk membatalkan puasanya dan membatalkan puasanya dengan makan atau bersetubuh, dan tidak wajib membayar fidyah. Minta maaf, tidak wajib membayar kafarah, fidyah pula dia bagi, ya. Yang ke-9, tidak ada keraguan ketika melakukan persetubuhan, seperti jika yakin waktu melakukannya di pertengahan hari. Lain keadaannya jika terdapat keraguan ketika bersetubuh, seperti dia mengira telah terbenam matahari kemudian melakukan persetubuhan dan terbukti bahawa matahari belum terbenam, maka tidak wajib baginya membayar kafarah, iaitu membatalkan puasanya sendiri. Yang ke-10 pula apa? Membatalkan puasanya sendiri. Macam mana membatalkan puasanya sendiri? Lain keadaannya jika membatalkan puasa orang lain, seperti suami yang telah keadaan musafir kemudian bersetubuh dengan isterinya yang tidak dalam keadaan musafir, maka tidak wajib membayar kafarah. Yang ke-11, dosanya disebabkan kerana membatalkan puasa. Lain keadaannya jika dosanya kerana perkara-perkara yang lain, seperti dua orang lelaki dan perempuan yang sedang bermusafir kemudian zina, maka tidak wajib membayar kafarah, kerana meskipun perbuatan tersebut dosa, akan tetapi dosanya bukan kerana puasa. Tu dia para jemaah sekalian. Saya rasa ada 11 ataupun 12 perkara. 11, ya. Ini 11 perkara ni apa? Iaitu syarat diwajibkan membayar kafarah kerana melakukan persetubuhan. Ini 11 syaratnya para jemaah sekalian, ya. Walhasil beginilah para jemaah sekalian, ya. Walhasil begini. Kita memang di dalam agama Islam, bila orang itu sudah nikah, sudah kahwin, maka dia akan mendapatkan kenikmatan hidup. Salah satu daripada kenikmatan hidup, dia akan dapat hidup berkeluarga, ya. Dia dapat hidup berkeluarga. Maksud saya berkeluarga, kita faham-fahamlah para jemaah sekalian. Tak perlulah saya pergi detail sangat para jemaah sekalian, ya. Akan tetapi kalau datang bulan Ramadan, maka bulan yang suci, ya, bulan yang diberkatkan oleh Allah Ta'ala, bulan yang dilipat gandakan, ya, amalan-amalan seseorang hambanya, maka kita perlu berhati-hati. Salah satu perkara yang tak boleh kita buat di siang hari Ramadan selain makan dan minum, iaitu kita tak boleh melaksanakan persetubuhan suami isteri.
hati-hati para jemaah sekalian. Tak boleh kita langgar undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala ini, ya. Kalaupun nak bersetubuh, disuruh sabar para jemaah sekalian, ya. Tunggu nanti apabila masuk waktu maghrib, barulah boleh para jemaah sekalian. Hakadha, begitulah dia. Dia memang diajarkan kita, ya, sebagai orang Islam, kalau nafsu kita kuat sangat, disuruh kita puasa. Sebab orang yang berpuasa ni melemahkan syahwatnya. Ya, melemahkan syahwatnya. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik para jemaah sekalian, jam menunjukkan 8.10 minit. Hari ini Isyak 8.22, ya, 8.22. Maka kita akan masuk lagi satu bab memperjelaskan tentang apa? Puasa sunat bagi seorang isteri. Okey, bab ni pendek, boleh. Puasa sunat bagi seorang isteri. Berpuasa sunat bagi seorang isteri tanpa izin dari suami, hukumnya adalah haram, dan akan tetapi hukum puasanya tetap sah. Maksudnya apa? Seorang isteri kalau dia nak puasa, dia kena beritahu suami. Kalau dia tak beritahu suami, maka, ya, haram hukumnya. Berarti isteri itu berdosa kepada suami. Tapi puasanya sah tak? Puasanya sah. Hal ini terjadi jika suami berada di dalam rumah. Lain keadaannya jika suami bermusafir dan tidak akan kembali kecuali setelah terbenam matahari. Maka boleh bagi si isteri untuk berpuasa tanpa izin dari suami. Gitulah dia. Ya, kalau suami ada kat rumah, awak nak puasa, ya, isteri nak puasa, kena beritahu suami. Kalau tak beritahu suami, hukumnya awak berdosa kepada suami dan puasa awak sah. Lain halnya kalau suami awak tu bekerja dan suami awak tu balik rumah, memang dia kalau keluar rumah, dia balik rumah adalah apa? Setelah terbenam matahari, ya, maka bolehlah awak puasa walaupun awak tidak minta izin kepada suami awak. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara seterusnya, cara qada puasa Ramadan. Cara qada puasa Ramadan. Baiklah para jemaah sekalian, ya. Saya rasa saya cukupkan pengajian kita sampai di sini. Jadi kita stop dulu. Insya-Allah nanti kita akan sambung esok hari, ya. Esok hari apa? Esok hari Khamis, insya-Allah, ya. Esok hari Khamis. Jadi insya-Allah kita akan mula jam 8 malam. Ya, kita setiap hari Khamis kita ada pengajian malam Jumaat para jemaah sekalian, ya. Kita ada pengajian malam Jumaat. InsyaAllah nanti kita akan mula pengajian besok jam 8 malam, insyaAllah. Baik para jemaah sekalian, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua para jemaah yang menyaksikan pengajian ini secara live streaming, baik di dalam negara kita Singapura ataupun di luar negara, ya. Ataupun di luar negara. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaflah kalau sekiranya dalam penyampaian saya ada terkasar bahasa dan sebagainya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sampai kita jumpa pada esok hari insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih.